Terima kasih kepada Masjid Tuanku Mizan, lebih dikenali dengan nama Masjid Besi, kerana berikan ruang dan peluang kepada saya, hamba Allah yang kerdil, ruangan yang sangat besar ini, iaitu memberikan sedikit penyampaian sebelum sembahyang Jumaat. Maka hari ini saya mengambil kesempatan atas kata-kata pepatah Inggeris, iaitu you never get this day twice, so make it count. Kamu tak akan dapat hari ini lagi sekali, oleh itu make sure hari ini hari yang bermakna. Jadi saya mengambil kesempatan ini di hari Jumaat yang pertama dalam Zulhijjah, 10 hari yang pertama, untuk saya ketengahkan sedikit buah fikiran berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, iaitu berkaitan dengan pengajaran atau ibrah di sebalik peristiwa bulan Zulhijjah, sebagai bekalan dan pedoman kita bersama. Andai ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. InsyaAllah mudah-mudahan majlis hari ini memberi manfaat. Baik, bila cerita tentang bulan Zulhijjah, ramai orang akan berbicara tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, begitu juga kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan anak-anaknya. Hari ini saya mai dengan bawakan kepada 4 sekurang-kurangnya contoh yang boleh membantu kita dalam krisis yang berlaku pada hari ini sikitlah. Sebagai contoh, di dalam tajuk perbincangan berkaitan dengan keberkatan dalam bulan Zulhijjah inilah contoh mengambil keberkatan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Tuan-tuan tengok elok-elok. Pertama, ayat Quran yang simple, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Acuan Allah, Allah bagi acuan dia dekat kita. Orang tanya soalan, adakah acuan yang lebih baik daripada acuan Allah? Sudah barang pasti jawapannya tak ada. Mesti acuan Allah yang paling comel sekali. Jadi Allah kata hujung ayat dia, wa nahnu lahu abidun, dan kitalah yang menjadi hamba yang turut dan patuh. Okey. Sebab tu Allah rancang untuk kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, semua berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muharram, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pun tak lama dah ni. Habis Zulhijjah dia dah. Dan sekadar hin saja kepada tuan-tuan. Bulan hijrah awal Muharram ni, tuan-tuan kena ingat negara Arab tak cuti ya. Depa tak sambut. Kita di alam Melayu je yang sambut. Kalau tuan-tuan nak tahu, sambutan terawal hijrah di bumi Malaysia sekitar tahun 1986. Dia bukannya satu sambutan yang macam contohnya nuzul Quran. Semua orang cuti, boleh dikatakan majoriti, atau negara-negara lain sambut. Awal Muharram tak. Alam Melayu je yang ambil sebagai cuti sambut tahun baru. Sebab apa? Kita meraihkan. Tu dia ada dia punya bincang lah. Nantilah lagi 20 hari dia sampailah, insya-Allah. So Muharram hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan Safar kita dah prepare dah untuk hijrah dan juga masuk ke Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang perbincangannya sebelum lahir liila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita, nak kena bincang. Alam tara kaif af'ala rabbuka bi ashabil fil, nak bincang. So dia memakan sekurang-kurang 4 bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rejab, Isra' Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan duk semayang semua ni, peristiwa tu penting. Sya'ban, nisfu Sya'ban, Nabi kita juga peristiwa malam tu Nabi pergi berdoa di perkuburan Baqi'. Masuk Ramadan, cantik Ramadan awalnya, nuzul Quran, Lailatul Qadar, semua bincang untuk Nabi kita. Syawal, perayaan yang Nabi kita raikan untuk semua umatnya. Nabi bagi tahu raya Aidil Adha pun sekali termasuk. Tapi bila masuk Zulkaidah dengan Zulhijjah, peristiwa dia total adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seolah-olah nak bagi tahu dekat kita yang kita duk baca tahiyat akhir tu penting. Umat Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tak boleh berpisah. Kita dalam tahiyat akhir pun masih baca nama Nabi Ibrahim. Ini acuan yang Allah letak dekat kita. Jadi dalam tahun pun hujung masih ada Nabi Ibrahim untuk kita ambil manfaat daripada peristiwa beliau. Jadi kalau saya cerita yang orang selalu cerita, tak apa, semua orang dah cerita dah. Jadi hari ni saya cerita lain sikit. Saya nak ambil apa yang tersirat di dalam dia. Dalam peristiwa membina Kaabah, setelah selesai, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan menjadi arahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, dan pergilah kamu sembahyang di tempat Nabi Ibrahim pijak. Maka timbul soalan jelas, kenapa kena sembahyang kat tempat pijak Nabi Ibrahim? Ini masjid besi, saya rasa tak payah hurailah. Maksudnya maqam kita ambil dua, satu kubur, satu tempat pijak. Maqam hak yang contoh macam Syekh Daud Petani, maqam para sultan, maqam para awliya, yang tu maqam lah, perkuburan. Kalau dalam ayat ni wattakhidhu mim maqami Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim tetapi tempat pijak Nabi Ibrahim yang berada di, kalau kedudukan original dia selepas Hajarul Aswad, multazam, pintu tempat Nabi semayang dengan Sayyiduna Jibril, hujung sebelum sampai kepada rukun yang satu lagi, rukun yang Iraqi. Sebelah tu, sebelum nak sambung dengan Hijir punya luang tu, di situ adalah tempat asal Hajarul Aswad, maqam Ibrahim dipindahkan ke belakang oleh Sayyidina Umar untuk bagi laluan orang nak tawaf. So di situ. Maka kata Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, pilah kamu semayang dekat tempat Nabi Ibrahim pijak. Soalan, syarat sah semayang kah? Tidak. Adakah situ saja yang barakah semayang? Tidak. Seluruh kawasan Masjidil Haram itu ada dia punya rahmat dia. Tapi kenapa arahan ada spesifik ke situ? Seolah-olah Allah mengajar kita, ambillah kamu keberkatan padanya. Dari sini kita belajar, sebab tu alam Melayu kita kaya dengan budaya mengambil tabaruk dan berkat, terutamanya salam tangan orang-orang tua-tua. Hadis Nabi sebut al-barakatu ma'a akabirikum, keberkatan ada bersama dengan orang tua-tua di kalangan kamu. Yang ni bila kita mula timbul tajuk apa ambil berkat ke orang apa semua tak ada ni, seolah-olah kita menafikan cerita ni. Orang tanya, berkat dekat Nabi Ibrahim ya, mana boleh kata lagu tu? Berkat hanya datang dari Allah. Nabi Ibrahim manusia sama macam kita. Dia tak boleh bagi mudarat, dia tak boleh bagi apa-apa manfaat kecuali dengan izin Allah. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka jelas ayat ni
ambil keberkatan. Pengajaran yang pertama, kisah daripada bulan Zulhijjah. Yang kedua, dalam peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Zulhijjah adalah peristiwa haji. Haji adalah satu proses yang ada manasik dia, yang dilakonkan balik oleh Nabi kita. Pasal kita tak nampak Nabi Ibrahim buat lagu mana, maka Nabi kata dekat kita, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kamu daripada aku manasik dia, cara kamu nak beribadah dalam proses haji. Jadi kita tahu macam mana haji tamattu', haji kiran, haji ifrad. Kita tahu tawaf, kita tahu sa'i, kita tahu melontak jumrah, kita tahu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kita tahu cara nak apa, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Selesai kita tahu, pasal Nabi lakonkan kepada kita apa yang Nabi Ibrahim buat. Nabi kata dekat kita, khudhu anni manasikakum. Clear? Soalan, apa pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa haji? Salah satu pengajarannya ialah badal haji. Badal haji adalah satu proses orang lain tolong buat haji untuk orang lain. Contoh, kita ambil satu orang yang meninggal dunia, anak dia ada harta, orang yang meninggal dunia tak sempat nak buat, anak dia telefon, ustaz-ustaz masjid besi misalnya, saya misalnya, halo, assalamualaikum ustaz, boleh tak tolong buat haji untuk ayah saya? Boleh, apa salahnya, dengan syarat orang yang nak buat dah buat haji. Khalas. Jadi ustaz yang nak buat tu, dia pakai ihram di KLIA, dia pakai ihram, dia terbang pergi ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia bertahallul, botak kepala dia, kemudian dia tunggu hari Arafah. Selesai hari Arafah masuk saja 28 hari bulan kita ni, pakat menderu pergi berwukuf di Arafah. Ustaz yang sama tadi yang nak buat badal tu, dia pun pakai ihram juga, pergi duduk juga, berdoa daripada subuh sampai ke maghrib, nak masuk maghrib, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis selesai, kemudian pakat bergerak. Ada yang pergi ke Muzdalifah ke apa, ada yang patah balik Mekah, tawaf, sa'i, apa segala bagai. Nafar awal, nafar sani selesai apa semua. Esok lusa masuk hari raya, pergi melontak pula, masuk 11, 12, 13 pergi melontak jumrah lagi. Selesai hari yang ke-13, 5 hari kerja haji. Pengetahuan untuk semua, kerja haji 5 hari, hari wukuf, hari raya, 11, 12, 13 melontak, habis kerja haji. Itu kerja haji. Habis saja kerja haji, duduk saat apa, makan kurma apa sikit, kambing nasi Arab apa sikit, selesai kebab apa, balik telefon anak arwah yang meninggal, assalamualaikum, abang ada di mana? Saya ada di masjid besi. Baik, tunggu, saya mai hantar sijil. Kita pun bawa mai sijil badal haji, kita bagi dekat dia. Tulis apa dekat badal haji punya sijil? Bismillahirrahmanirrahim, ini badal haji. Dengan ini letakkan nama orang yang naik haji. Telah naik haji, ada signature bawah. Nama siapa? Nama almarhum. Kalau kita berpegang orang lain tak boleh menghadiahkan amalan pada orang lain, badal haji sepatutnya tak sah. Siapa yang tawaf? Ustaz. Siapa yang sa'i? Ustaz. Siapa yang botak kepala dia? Ustaz. Bukan almarhum. Siapa yang melontak jumrah? Siapa kutip batu? Siapa bermalam di Muzdalifah? Siapa bermalam di Mina? Ustaz tu. Siapa yang selesai kerja haji? Ustaz tu. Maka jelas dalam proses haji ada proses orang lain beribadah, orang lain yang dapat. Maka tuntas kepada kita bahawa siapa yang nak menghadiahkan Yasin, Al-Fatihah dan segala amal soleh dan segala amalan kepada orang lain boleh dapat berdasarkan badal haji. Clear? Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ada jerebu dalam pemikiran kita. Sebab ini adalah amalan yang disepakati, badal haji. Even sebahagian mereka yang tak setuju menghadiahkan amalan pada orang lain pun buat perkhidmatan badal haji. Ya salam. 2. Saya sampai pukul berapa biasa? 1:05 minit. 1:10. Okey. Tak tahu salah lama-lama. Ibrahim pendek kata buka dadu 2 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2.
Jadi berdasarkan kepada badal haji sebagai dalil yang kuat, orang lain boleh beramal ibadah dan dihadiahkan amal ibadah itu kepada orang lain, berlaku dalam proses syariat Islam yang asasi haji. Berlaku. 2. 3. Menyokong proses itu orang yang duduk di Mekah boleh, habis yang duduk di negara kita yang tak buat haji lagu mana? Maka timbul persoalan ini dijelaskan melalui ibadah korban. Saya yakin dalam masjid ni ramai orang yang buat korban, tetapi saya yakin juga rata-rata tidak sembelih lembu sendiri. Seperti mana tuan-tuan tak sampai hati nak sembelih lembu, begitu juga saya pun tak sampai hati, tapi bila dah masak tak sampai hati tinggal pula, itu kita kena makan. Point dia saya nak bagi tahu, bila kita buat korban, istilah saya buat ibadah korban, mesti pergi kepada maksud asasnya, iaitu orang yang buat korban ialah orang yang menyembelih binatang korban dengan putus dua urat dia. Habis kalau semua orang buat korban tapi tak pernah sembelih lembu, apa cerita? Maknanya kita mewakili ibadah kita bagi orang lain. So ada satu orang mewakili kita sembelih untuk menyempurnakan ibadah kita, dan kita pada tahun itu dikira sebagai buat korban. Maka dengan ini lagi sekali sokongan kepada yang tadi, orang lain boleh beribadah untuk memberi kepada orang lain pahalanya dan mendapatkan ganjarannya. 3. Yang keempat, sebenarnya dari tadi duk cari lagi pedia atau lupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pedia dah tadi duk ingat dah. Mula-mula ambil tabaruk, lepas tu badal, dah. Tak apa, lupa, cari lain. Dan pengajian saya kalau diingat, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak mai pula dah. Baru tak siap mengulang dekat ni sebelum naik ni. Sebelum ni tadi saya dekat Balai Bomba. Lepas tu Bomba ada pesan pasal keselamatan sikit. Saya kata okeylah, saya nak pesan jugalah kat tuan-tuan. Pengajaran daripada Balai Bomba tadi, Bomba kongsi dekat kita. Bomba kata, saya Bomba Putrajaya tadi, dia kata, Ustaz tolong pesan, ni saya pesan lah, tuan-tuan tolong jaga keselamatan rumah masing-masing. Antara kaedah yang dia pesan ialah berdasarkan modus operandi Bomba, kebanyakan mangsa yang dijumpai bukan di tengah ruang tamu, bukan dalam bilik, semuanya dah sampai pintu, tapi pasal cari kunci tak jumpa. Jadi kata Bomba, betul Bomba seriau juga kalau ada pencuri perompak masuk rumah, tapi kalau diikutkan dari segi mudarat, pencuri ke perompak masuk, barang hilang. Kalau api masuk, nyawa sekali hilang. Jadi dia kata cara yang mudah ialah letakkan kunci di kawasan yang berdekatan, dan itu yang pertama. Jadi jangan buh segugus lagu tu dia cerita kat kita tadi. Saya pun nak buat lagu tu juga. Yalah, kita pun takut menyamun juga. Dia kata, Ustaz jangan buat lagu tu, bahaya Ustaz. Berdasarkan modus operandi kami, rata-rata semua yang meninggal, bukan yang meninggal tengah-tengah bilik ke, semua dah sampai pintu, tak ada kunci. Sampai tingkap, tak ada kunci. Sebab kunci, yalah kita nak main semayang pun cari kunci tak jumpa tadi. Tu tak orang main semayang, bukan emergency. Emergency punca dah tak jumpa. Jadi dia kata, Ustaz buatlah macam mana pun, rumah Ustaz aja tahu, tapi letak dekat-dekat. Yang kedua, tolong sentiasa cerita kepada anak-anak dan keluarga exit plan rumah kita. Kena ada exit plan, macam mana nak execute, nak terjun atas bumbung kereta ke, nak pindah balkoni sebelah ke. Itu bagi saya sebagai seorang lelaki, kan hari ni kita kan lelaki,
Itu antara ada buah modal nak menyembang dengan anak lah. Itu nak sembang nak cerita dia. Cerita exit plan, macam mana rumah kita kalau terbakar, mereka nak lari kat mana, mana nak keluar pintu mana ni, ayah simpan kat mana kunci, abah simpan kat mana. Nak beritahu benda tu sentiasa diulang. Dia kata jangan kata orang biasa, bomba hak buat latihan pun boleh cemas kalau jadi kebakaran macam tu. Maksud boleh rasa perasaan cemas. Tambah kita yang tak pernah bayang, kena sekali selerak. Itulah cerita dia. Itu pesanan daripada bomba tadilah saya sampaikan kepada tuan-tuan sebagai amanah saya yang saya dapat ilmu daripada mereka. Tak sampai-sampai lagi ilmu saya ni yang tadi tak keluar pula dah. Pedia tak tahu. Jumpa hamba Allah Maha Kaya. Man kana fi auni akhi kana Allah fi auni. Siapa tolong orang, Allah tolong dia. Baik. Ini antara salah satu perkara yang orang selalu bincang dan nampak seolah-olah macam rumitlah pula. Sedangkan dalam cerita Nabi Ibrahim jelas ada tuntas kepada kita dalam ibadah premier, bukan dalam ibadah sekunder, dalam ibadah premier utama seperti haji, iaitu, maafkan saya kalau saya sebut, ilmu yang disebut dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam JAKIM punya keluaran pun sebut juga, iaitu bab bertawasul. Baru ni hingat. Sedangkan kita dalam semayang diajar bertawasul. Mana ketika kita membaca tahiyat dan selawat kepada Nabi Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bukan sekali, dua kali. Wa barik ala, keberkatan juga, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Soalan saya, kenapa kena ada kama di situ? Ya Allah, selawat dan salamlah untuk Nabi Muhammad seperti yang diselawatkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kena minta dengan orang yang dah mati? Nabi Ibrahim bukan dah mati ya? Ahli sunnah wal jamaah kita berpegang yang hidup seorang aja lah ni, Nabi Isa sahaja. Yang lain semua para anbiya wafat. Contoh ayat yang dibaca oleh Nabi Allah, yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, ketika mana Sayyidina Umar mengatakan Nabi bukan wafat, Nabi pergi macam Nabi Musa, nanti Nabi akan balik-balik. Maka Sayyidina Abu Bakar yang tahu ilmu tafsir membaca ayat apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad ini sama macam rasul-rasul sebelum. Adakah kalau dia wafat dan juga dia terbunuh, kamu nak berpaling daripada dia? Jelas Nabi kita pun wafat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua wafat. So sekarang kalau kita kata, ya Allah selawatlah kepada Nabi Muhammad seperti kamu selawat kepada Nabi Ibrahim, maka apa beza kalau kita kata kepada orang lain, minta kepada orang yang ada di kubur, orang yang sudah mati? Itu Nabi Ibrahim. Tak boleh Ustaz, Nabi saja yang ada. Jangan, itu akidah yang salah. Nabi manusia yang sama macam kita. Tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Dia tetap datang daripada Allah. Habis kenapa ada proses tu dalam semayang kita? Allah mengajar kita dalam semayang untuk bertawasul. Itu antara yang disebut oleh ulama kita 110. Maka sebagai pencerahan yang saya ada ruang lebih kurang dalam 25 minit tadi, saya harap dengan berlakunya peristiwa Zulhijjah ini termasuk dalam acuan yang Allah nak kita faham, bukan pada satu sudut, pada banyak sudut, yang menjadi asas tonggak kepada kehidupan kita dan amalan yang kita amalkan. Dan dalil yang saya bagi setakat ni adalah yang tuntas, yang warid dalam amalan kita, bukan pada orang kata dalil-dalil hadis dhaif atau hadis apa, hadis-hadis yang sahih, bukan sahih, amalan yang sahih yang diamalkan oleh kita. Maka kekalkan hati anda, sabitkan ilmu anda, yakinkan pemikiran anda, apa yang anda amalkan ada jalannya, cuma mungkin kita tak tahu dan tak sampai. Bukan bermakna ulama kita tak cerdik, jangan begitu. Kerana semua orang membaca ayatul kursi, apa dia? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah akan bagi kat kita ilmu bila sampai masa dia, insya-Allah.
Maka jaga adab kita, jaga akhlak kita, jaga perbincangan yang kita tahu boleh bincang. Kita pun tak suka orang bincang benda yang kita tahu orang lain tak tahu. Maka jangan bincang perkara yang kita sendiri tak tahu kata akarnya dan dia punya asas huruf dia pun kita tak tahu apa maksudnya. Nak bincang banyak-banyak. Jangan. Hormat ulama, jaga institusi ilmu dan disiplin ilmu dalam kita hidup bermasyarakat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.